everybody. Nama yang diberi Wan Mawar Syah Puteri binti Wan Abdul Rashid. Stage name Mawar Rashid. Ada orang tak kenal ke? Apa biasa je ni. Okey Mawar, seorang pelakon, seorang businesswoman, seorang ibu mama muda. Tada! Jadi Mawar seorang ibu kepada 4 orang anak, 2 orang daripada perkahwinan lama Raf, dan lagi 2 orang daripada Mawar sendiri. Yang paling besar tu Ryan, umur 10 tahun, dah jadi macam BFF Mawar dah. Yang kedua Kesha Raisa, 7 tahun. Yang ketiga Rafael, 2 tahun. Yang keempat Rosabella Cinta. Wah, sangat romantik. Baru masuk 6 bulan. Okey, kepada Pak and Magala Mums, Mawar ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat. So thank you so much everybody. Bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan YouTube majalah Pak Emma buat pertama kalinya. Pak Emma menganjurkan Pak and Magala Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang akan memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah memberi inspirasi buat ibu-ibu milenial di luar sana. Saya Dr. Sri Syazril, host anda untuk hari ini. Walaupun musim lockdown ni mami-mami semua kenalah Cina, barulah tak stres. Sebab apa? Sebab kalau otak sesebuah family itu sakit, semestinya seluruh family tu sakit. Otak sebab apa? Sebab ialah mami kan semua otak. Daddy-daddy ni kami hanya penggerak tubuh je. Anyway, Pak and Magala Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil memperkenalkan Cetaphil Baby with Organic Calendula Range dan Cetaphil Baby Regular Range yang mempunyai formula untuk melindungi kulit anak anda daripada iritasi, kering dan juga kulit sensitif. Cetaphil adalah hypoallergenic, bebas paraben, mineral dan bahan pewarna sesuai dengan saranan pakar pediatrik. Ia bukan saja boleh membantu mengurangkan masalah kulit, malah Cetaphil juga boleh membantu melembutkan kulit dan rambut anak kita. Dapatkan promo istimewa daripada Cetaphil sekarang hingga September ini. Dan sambil-sambil tengah tonton Pak Magala Mums ni, janganlah lupa untuk tekan butang like, love banyak-banyak dan share video ni. Sebab yelah, sharing is caring kan, tapi share husband kalau boleh terpulang lah pada masing-masing lah. Yang paling penting, tekan butang subscribe di YouTube Majalah Pak Emma. Dan rasanya tak perlulah saya nak ulas lebih lagi sebab tadi kita dah tengok pun klip Celebrity Mum ni. Jadi, untuk hari ini, kita tampilkan penerima anugerah pertama untuk Pak and Magala Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil, iaitu ibu muda cantik manis Mawar Rashid. Assalamualaikum Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda. Lama dah kita jumpa. Last kita jumpa masa event Caltex dulu kan, before Betul COVID. Betul tu. Kan? Sebelum COVID kan, sekarang ni dah berbeza sangat-sangat. Betul. Tapi first and foremost, saya nak ucapkan tahniah sangat-sangat kepada Mawar kerana terpilih menjadi salah seorang penerima anugerah Pak and Magala Mums ni. Pula tu yang first pula tu. Apa perasaan? Cerita sikit. Thank you so much Pak and Magala Mums. Mau rasa sangat-sangat wow. Macam tak percayalah. Dah lah the first one kan. Dia rasa macam, wah, am I extraordinary? Adakah saya berbeza daripada yang lain? Sebab Kelantan kah? Hang pasal apa? Cakap utara tadi ni orang Kelantan. Kenalah cakap Kelantan kan? Okey, beres. Ambil boleh cakap Ganu sebab ambil dulu kerja Ganu, so mari kita cakap Pantai Timur. Baik ke, boh? Pakcik, dok. Doktor say, stop lah Doktor say. Risau pula dengar. Baik dengar macam, tak apalah. Okay. So thank you so much. Mawar happy sangat-sangat dapat anugerah macam ni. So bila mau tengok je piala ni kan, rasa macam wah, dihargai jadi seorang ibu ya.
So insyaAllah lah, semoga macam Mawar sendiri pun since Mawar pun ramai followers, so Mawar take this opportunity untuk share apa tentang jadi seorang ibu muda kan. Lebih-lebih lagi macam Mawar mau ada anak-anak tiri, anak-anak Raf tak suka panggil anak tiri, sounds macam anak tiri macam dalam drama kan. Semua panggil anak-anak Mawar lah Jadi macam mak tu. tiri. Okay. Mak Bagus, tiri yang tapi memang sweet. saya rasa Mawar sangat berhaklah mendapat anugerah Pak En Magalamam sini. Cuma nak tanyalah macam mana Raf dengan Raden semua kat rumah di kala-kala PKP ni, macam mana semua orang, mental semua okey, kesihatan semua okey? Mawar sendiri pun okey ke kat rumah tu? So far everything good, Alhamdulillah. Kita cuma ambil masa menggunakan masa sebaik-baik mungkin kan. Macam bila sekarang ni kita lockdown, so mau sebenarnya sangat-sangat happy juga. So I can lebih organize my time dekat rumah, and then I can betul-betul monitor anak. This is time I dengan my husband bila ada macam kalau kita tak ada lockdown, I selalu keluar. So kalau sekarang ni tengah lockdown, kita orang macam banyak back to Allah, and then kita banyak macam dulu sebelum ni tak adalah masak hari-hari. Sekarang ni macam dah masak hari-hari. So I enjoy this moment sebenarnya. So kita kena keep positif sebenarnya. Kita jangan letak benda-benda yang negatif dalam kepala kita, sebab kita always kena move forward and kena lagi as a mom, as a parents, kita kena always jadi positive vibes tu untuk rumah kita pun sentiasa positif. Anak happy, Alhamdulillah, insyaAllah semuanya okey. Betul tu, setuju dengan Mawar ya. Sebab setiap perkara yang berlaku ni kita boleh ambil, pasti ada yang jernih daripada apa yang berlaku. Saya pun dengan Mawar, I pun masa time ni masa kita nak bonding balik dengan wife kita, bonding balik dengan anak-anak, nak cantikkan rumah, selesakan rumah. So kepada yang kat luar sana yang tengah tak tahu apa nak buat semua, sebenarnya tengoklah sekeliling. Banyak je benda dia boleh buat. Banyak orang yang sayang di sekeliling kita ni kan. Appreciate what we have. Betul. Lepas tu sekarang ni pun ya. Okay, sila semua. Tak, I nak cakap ramai juga yang I nampak macam mengalami tekanan emosi. Jadi jangan rasa diri kita seorang diri. Kerana kita hashtag kita jaga kita semua dekat sini, rakyat Malaysia, we want to help each other. That's why sekarang ni kita ada kempen bendera putih apa semua, sebab kita betul-betul nak help. Kalau ada kesusahan ke apa, memang banyak kebajikan yang buka untuk memberi bantuan. Okay, so macam boleh isikan masa dengan improvekan kita punya knowledge. So bila kita ada knowledge ni, kita yakin boleh ceburi dalam bidang bisnes juga, because macam myself, I can see myself berubah, banyak improvement dalam diri Mawar ni semenjak Mawar mencuburi dalam bidang bisnes. So I learn a lot of ilmu, and I can talk macam ni pun disebabkan ilmu-ilmu bisnes yang mau belajar, and then I teach people, bantu orang macam mana nak buat bisnes, macam mana nak jadi confident. So itulah sedikit tips untuk Mawar untuk kekas positif. Alhamdulillah, thank you so much Mawar share tu semua. Nanti apa-apa I contact you kalau I macam nak tips jadi lebih yakin untuk berbisnes seperti Mawar. Dr. C dah lebih yakin ni Dr. C. Okay, jadi sebelum kita teruskan anugerah hari ini, ada berita baik buat mama-mama yang menonton live Pak En Magalamam hari ini. Rebut peluang memenangi hadiah istimewa daripada Cetaphil, iaitu Cetaphil Baby Gentle Wash and Shampoo 230ml ni. Caranya mudah je, korang tunggu soalan dekat ruang komen dan jawab. 5 pemenang bertuah dengan jawapan yang betul akan dipilih oleh Pak En hari ini. Okeylah Mawar ni, I nak tanya ada soalan dekat you ni. Boleh tak? Boleh, apa tak boleh? Nak boleh sama set kita. Okey, baik. Set kita pun sama. Okay, gini soalan you. Soalan you gini dah. Tak apa. Semua Sebelum tu kan, siapa orang Kelantan ke, orang Malaysia, rakyat Malaysia ni tok share banyak-banyak lah video kita kecek ni supaya cakap Kelantan pula. Nampak ni janganlah. Cakap. Minta share. Sebab ni nak bagi giveaway ni kan, nak dapat, dia boleh dapat hadiah kan. So minta share banyak-banyak lah betul. Share, like, lepas tu komen. Apa tu hak tu lah, buat semua tu boleh menang belaka. Boleh menang belaka. Bayar. Okey, gini. Soalan Ambil nak tanya dah. Gini. Okey, semua orang tahu betapa istimewanya Mawar, sebab Mawar bukan sahaja mampu bergelak ibu dah.
pada usia yang muda. Dari tadi dia duk ulang, yelah Mawar muda. Yelah, betul. Selain tu juga Mawar mampu menjadi ibu kepada anak-anak Ras yang terdahulu, kan. Okay, so jadi soalan saya ni, macam mana Mawar boleh buat gitu? Gini sebab I pernah tahu tanya my wife, tanya Ani, I panggil dia Ani. Cakap, Ani, what if kan, if one day I kahwin dengan perempuan lain, lepas tu I ada anak dengan perempuan lain, you rasa you boleh tak layan anak tu macam anak sendiri? Tak tahu apa wife I reply. Dia tak reply apa-apa. Malam bila I nak tidur, buka pintu, tak boleh, dia kunci. Tidur luar, dan lepas tu I tak timbulkan lagi persoalan kurang bernas seperti itu. Tapi Mawar, macam mana Mawar boleh jadi sebegitulah? Okay, first of all, dia punya mama muda tu sekejap lagi keluar juga lagu Aku Memang Mama Muda, kan. Okay, tanpa membuang masa, I tak nak Dr. C dia punya explanation pun panjang. Dia bagi contoh dia punya life pula. Aku geram je kan dengan lelaki macam ni, kan. Boleh tanya soalan macam tu nanti kan demam ni bersatu baru tahu. Okay, benda macam tu kita tak boleh kawal. Okay, sila. Okay, dah cukup di situ ya. Okay, so I love your question, thank you. So basically macam mana mau boleh terima anak-anak, kan. Macam maknanya bila mau kahwin ni dia dapat instant anak lah, macam tu, kan. Betul. So basically Raf ada dekat sini sebagai saksi, cik. Raf cakap, Anja, abang ni jatuh cinta dengan Anja sebab anak abang. Macam tu. Lepas tu Mawar kan dia tu muda lagi, baru umur 21, very young, very fun, kan. Semua macam I ni memang suka budak macam tu. Sebab memang Mawar ni ramai anak buah. Sekarang ni dah ada berapa 10 dah kot ke 11 dah. So memang sangat suka dengan budak. Mawar rasa kalau Mawar tak jadi pelakon, tak jadi stewardess, tak ada business, maybe Mawar akan jaga budak. Akan buka tadika ke apa. Sebab I memang suka observe budak. I just love it lah. And then I always remind my childhood. Lepas tu I macam think what is the best untuk budak. Daripada dulu tau mau perangai macam ni. So bila ada anak-anak Raf, mau memang suka main manja. Lepas tu rasa macam belas. Macam kesiannya anak ni, kan. Macam tu. So that's why lah the bonding tu daripada sebelum mau kahwin lagi dengan anak-anak Raf ni sangat rapat sampailah ke hari ni. Diorang sangat-sangat sangat-sangat bagus lah. Mau happy sangat, kan. Mau kenal Ryan tu masa dia 4 tahun. Raisa setahun lebih mau kenal dia. Dan sekarang Ryan dah umur 10 tahun. Raisa dah 7 tahun, 6 tahun. So bila mau tengok diorang membesar, mau macam ya Allah, Alhamdulillah, happynya bila kita didik dia lagi, dia buat lagi. Memang anak-anak, insyaAllah lah, doakan anak yang soleh dan soleha, anak-anak Mawar semua bagus sangat lah. Macam Raisa pun sangat rapat dengan diorang loving lah dua-dua tu. Dia macam daddy dia, very sweet. Alah, bagusnya payung emas untuk untuk Mawar, kan. Hello, payung emas tu yang Niko lain. Payung emas Niko lain. Mu jangan macam-macam. Abang jangan dengar tau Dr. C cakap apa, Abang. Dia nak suruh Anja dapat payung emas pula. Jangan berkawan dengan payung emas yang dia cakap nak kahwin lain. Okay, emergency. Okay, next Mawar nak tanya pula. Banyak sangat gurau ni Kan kita tahu Mawar baru start dengan Mawar punya bisnes tahun setengah. Mawar Rose gitu yang semakin maju ni, kan. Nak tanya, macam mana Mawar boleh uruskan ni lah 4 orang anak yang lepas tu bahagikan masa untuk jaga Raf, jadi bos, jadi mak pada masa yang sama ni. Macam mana Mawar boleh membahagikan masa dengan sangat tip-top ni? Masya Allah, sebenarnya Alhamdulillah. Ni I pun nak tahu ni dah ready dah. Okay, sebenarnya Alhamdulillah lah Mawar diberi peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan yang sekarang ni. Kita ada career, Mawar boleh lalui career Mawar, boleh capai, and then Mawar boleh buat business, Mawar ada anak-anak. Bersyukur sangat-sangat, itu salah satu punca Mawar berhijrah macam ni lah. InsyaAllah doakan Mawar istiqomah lah. Okay, mukadimah dulu Okay, so basically memang agak mencabar lah. Mawar dah lah ikutkan Mawar muda. Maknanya masa kahwin tu Mawar baru umur 21, 22 macam tu, kan. So macam ya Allah, how can I handle all of this? Macam ada suami, ada anak-anak dah, kan. So macam
it's okay. I take the challenge and then I cepat-cepat catch up. And okay, Alhamdulillah. Tapi yang paling penting, I tengok I betul-betul dapat cope with everything dan business dengan dulu awal-awal sebelum mau, masa mau kahwin dulu mau study lagi tau. Study sambil shooting. So, my tips is really have to organize. Buat jadual. Because my life is miserable if I tak ada jadual. So depends lah. Sometimes I buat weekly jadual, sometimes I buat daily. Before I tidur tu, I plan apa yang kena buat besok. Then okay, hari I tu akan smooth lah. Dan yang penting, I dengan my husband sekarang ni lah kita baru nak apply macam betul-betul maghrib sampai ke atas kita memang fokus dekat anak, nak ajar mengaji, nak spend time dengan anak. So kerja-kerja ke apa ke semua siang pagi. So itulah yang sebab kita kena tahu priority kita kan, sebagai seorang ibu, parents, anak tu sangat-sangat perlukan kita punya touch. Kita jangan kalau walaupun ada orang tolong jaga ke apa, kita jangan 100% bagi kat orang, sebab diorang ni, anak-anak ni lebih dia macam copy paste parents dia lah, macam tu. Betul. Setuju. Sebab itulah yang my wife pun selalu bagi tahu kat I. Sebab yelah kadang kita ni pun sibuk-sibuk sikit kan. Dia cakap lepas malam memang kalau boleh jangan buat semua any jobs, jangan buat. Kalau boleh kita fokus dekat family. And sebenarnya memang nampaklah effectnya. Sebelum ni macam anak I macam tak datang selalu sangat. Sekarang datang tiba-tiba nak hug tu semua. Betul. Rasa dia lain macam lah. Best. That is a really good tip, Mai. Lepas tu kan I nak share sikit kan. Masa I was busy awal-awal I tubuhkan my company tu, I memang yelah I put a lot of effort. Lepas tu macam Rafael dulu dia memang suka buku tau. And then dia suka main music apa semua, main gitar dengan dia. So bila I dah start busy, I tengok Rafael dia macam jadi diam, dia macam down sebab mak dia dah tak interact dengan dia macam dulu. So I tengok alamak, I rasa guilt gila. And then that's why I macam okay cannot malam I kena fokus dekat anak-anak, I kena betul-betul bagi my time. So sekarang ni Alhamdulillah Rafael dah mula bercakap, tapi dia sangat responsif lah. Macam dia senang nak rasa connected because I always talk to him. Selalu macam mainkan emosi lagi mak seorang pelakon kan. So macam Rafael, mommy is so sad, mommy miss you, I'm so sorry, I have a lot of work, macam tu lah. So dia macam understand walaupun dia dah baru 2 tahun lebih kan. Kalau buat dia sekarang Rafael happy face, dia sad face. Dia dah pandai lah. Oh pandainya, bestnya. Okay, pandai kita buat. Buat. Okay Mawar, ni ada a few question daripada followers dan fan Pak Enma ni, yang mana kita dah pick up soalan-soalan ni sebelum live kita hari ni juga. So Mawar dah bersiap sedia? Tak ada hal kita ke Pak Enma ni. Galam Mams. Bagian belaka. Okay, soalan pertama. Bila anak buat salah, siapa yang akan take charge untuk anak ni? Mawar ke lah? Siapa yang jadi bad cop, good cop, bad cop? Macam tu. Okay, very good question. Sebab benda ni Mawar dengan Rafus, kita orang selalu discuss juga how to nak didik anak kan. So basically, dia depends. Kalau bab-bab agama, Mawar lepaskan dekat Raf. Okay, so apa-apa macam Daddy tengok ni anak, biasanya yang besar-besar lah kan, anak tak khusyuk tadi, Daddy boleh tak pesan sikit. So Daddy dia pun kita ni dengan Allah kita kena gini lah kan. So tapi bab-bab kebersihan memang 100% Mawar lah. Sebab yelah kita perempuan kan, kita nak semua wangi-wangi. Sampai ke tahap Mawar macam Ryan is a wangi boy. Jumpa je Ryan is a wangi boy. So bagi dia ingat dia kena sentiasa wangi. So macam bab-bab bersih rumah ke apa ke, Dr. Sri faham lah, ada seorang isteri kan, mesti lebih kurang je kan. Macam Dr. Sri pula macam mana? Menarik. Kita pun sama lah. Saya everything wife lah. Everything wife. Okay, yang ni okay, pergi call Raf sekarang. Okay, tapi apa yang I bincang dengan Raf kan, macam Raf pun cakap jangan terlampau lembut dengan tak marah langsung ke apa, sebab dia nak anak takut dengan kita. Macam maknanya biar sekali tu jegil mata, yang 3, 4, 5 kali tu lembut. Lepas tu jegil mata sikit rasa lembut sikit, macam tu. Dia kena balance lah. Sebab kalau kita macam formula lah kan, kalau tak build yang biar anak-anak takut tu, nanti kita macam nanti anak
macam tak respect ke apa. I want the respect as a parents tu lah kan. Setuju, betul-betul sangat setuju that part kan. Kita tak boleh nak bagi spoil kan everything kat diorang kan. So kenalah ada that sikit. Betul, nak suruh diorang belajar kan. Lepas tu bila diorang dah meningkat remaja ke apa, that time baru kita betul-betul macam buat diorang macam kawan kita. Macam tu. Itulah yang I macam prepare myself lah as a millennials mom. Okay, next question pula. Kalau boleh bagi satu je perkataan untuk suami dan satu perkataan untuk semua 4 orang anak. Apakah perkataan itu, Mawar? Okay, kalau Dr. C, apa Dr. C cakap Bagi contoh Mana? please. Alah, come on lah, macam cakap host. Aduh. Okay. Dia lah gapo ni gini. Tukar host boleh tak? Okay, gurau. Okay. Kalau ambil untuk wife. Satu perkataan dia, segala-galanya. Wah. Kalau untuk anak, satu perkataannya, segala-galanya. Gitulah. Tak apa, nanti pergi praktis balik Yang wife tu dah macam, yang anak tu klik, tapi tak apa, faham. Satu mau suruh Dr. C buat dulu. Okay, very good example. Macam for me lah kan. Abang nak record kan dia nak cakap ni satu perkataan untuk abang. Aku malu lah untuk lelaki aku. Okay, so basically kalau satu perkataan dia nak cakap pasal abang, dia betul-betul record tu. Okay, one word for you is syurga. Wah, rasa macam, oh my god, rasa macam baru kenal lah. Dia punya spark tu. Wow. Muka Raf macam ni. Muka Raf. Sabar. Mini lah. Apa Dr. C cakap apa? Satu perkataan untuk anak pula. Okay, untuk anak pula, kebahagiaan. Baik. At least better lah daripada I punya segalanya ulang 2 kali kan. Tapi Raf cakap Dr. C boleh ambil yang ni, rezeki. Oh, itu sedap, tu best. Itu betul lah, rezeki itu betul. Oh, okay, next. Sonok pula sembang dengan Mawar ni kan. Itulah rasa macam sembang dekat kedai kopi pula kan. Sembang dengan member-member sama negeri ni lah. Pokok Patah Timur. Cepat. Nanti orang kata apa lah, bobe ha. Okay. Berenang, taekwondo atau piano? Mana satu yang Mawar nak anak Mawar belajar dan kenapa? Okay. Berenang, taekwondo atau main piano? My first I suka tiga-tiga sebenarnya. Kalau boleh I nak diorang ni multi talented tapi I yang paling I macam minat I tak dapat buat ialah main piano. Sebab I ni memang daripada kecil I memang suka main music lah. I boleh main, dulu belajar sikit piano tapi tak power. Gitar I power. Macam my sister dulu pun ada band. So macam for me kalau belajar music ni kita macam tahu rentak, kita jadi kreatif, jadi seni. So automatically our life pun akan jadi berseni tau. So kita macam that's my opinion lah. So bila main piano tu I rasa senang je bunyi muzik kan, benda macam terapi untuk diri sendiri. But I want all lah. I nak I semua taekwondo untuk pertahanan diri. Rafael yang girl confirm kena main piano, Rafael main gitar juga. Lepas tu yang berenang pun as a activity untuk kita orang. Sorry lah kalau I ni actually panjang sikit, tak ada noktah. Kalau I punya usahawan semua orang tahu I cakap macam tu kan. Diorang macam tak apa mas, terus cakap je. Mama nak buat anak jadi macam ni, bagus, which is very good. Kan semua mak-mak panggil macam ni, cakap tak ada noktah. Cakap rahsia isteri tu. Bila dengan suami pun lagilah tak ada noktah dia. Macam bila lah nak keluar noktah tu kan. Mungkin okay, nanti I PM your wife, okay? So your wife tengok balik ni. So setiap momen bersama anak tu tak kira lah masih dalam perut atau setelah lahir adalah saat yang sangat istimewa. Saat mencabar maupun saat bahagia, setiap momen itu tetap akan dikenang sampai bila-bila. Maka jom kita tengok momen indah Mawar Rashid bergelar seorang ibu. Pengalaman yang paling struggle Mawar pernah lalui
dengan anak-anak Mawar buat masa sekarang ni lah kan. Dalam Rafael masih kecil, tiba-tiba cinta pula plup keluar. So Rafael masih kecil and then dia belum masih faham lagi. Dia betul-betul tengah nak manja dengan Mawar. So kadang-kadang macam rasa macam nak jerit. Rafael kan. Dia nak mami. So macam mana Mawar tangani masalah ni? Panggil tok lelaki lah. Abang Cik Abel tolong jaga. So every time Mawar dengan cinta, abang akan ambil Rafael. So sekarang ni Mawar pun happy sangat. Bonding Rafael dengan abang macam BFF dah. So dulu kan Rafael melekat dengan Mawar kan. Dalam muka Raden Siam tu Okay, so that's how I manage lah. Pengalaman pertama Mawar mandikan baby, Tuhan je lah yang tahu. Nervous, bukan main nervous. My lu ceput alai kah. Tu bahasa Thailand pun tubik tu ni. Bahasa Kelantan tu lah, Kelantan siang semua tubik lah. Okay, sebenarnya Mawar ni memang suka budak. Tapi dengan baby Mawar tak pernah jaga baby kecil. So bila Mawar first dapat Rafael tu kan macam I don't know how. So nasib baiklah kita ada tok lelaki yang dah berpengalaman. Abang pun ajak Anja macam ni cara mandikan baby. Sweet. Lepas tu Mami Mawar pula kan adiknya macam ininya. Dia pelat-pelat Thailand dia kan. Lepas tu tolong. So Alhamdulillah lah Mawar dapat diajar dengan mak, dengan suami. So tips daripada Mawar, kalau you first time mom, kalau you sentiasa boleh refer kepada orang-orang yang dah pernah menjadi ibu kan, especially your mom ke, your kawan-kawan terdekat, kakak-kakak angkat ke apa ke. Okay, yang penting dah lama you ada bonding bila mandikan anak tu, selawatkan dekat anak. Gitu. Kita ni sebagai seorang ibu, kita akan sentiasa nak pastikan produk yang kita gunakan, choice yang kita ambil yang paling the best. So macam produk mandian Mawar contoh Mawar akan cari yang paling sesuai, paling kualiti, paling tak membahaya. So Mawar sendiri, Mawar daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman Rafael sampai ke zaman cinta sekarang, produk Cetaphil je yang Mawar pakai. Yang best dia tear free. Lepas tu, dia tak ada parabens and then sangat-sangat sesuai untuk kulit-kulit yang sensitif. Macam Mawar pergi ke bila check up Rafael ke apa, maternity doktor pun recommend pakai Cetaphil ni. And then macam Mawar sendiri, Rafael, Allah, kulit dia daripada kecil, Mawar dah ambil gambar, kesian sangat dia. Macam ada eczema, pas kulit dia sentiasa kering. Pakai produk ini, pakai produk itu. Kesian lah, Mawar tak boleh kan kalau kita tengok baby kita sakit kan. Macam kesian baby dah lah kecil lagi. So that's why I pakai Cetaphil. Alhamdulillah sampai sekarang very good. Kulit dia very good. Bila Mawar ada macam kering-kering sikit kulit Rafael kan, nampak kulit-kulit tu, Mawar apply dia lotion ni. Tengok tekstur dia terus jadi moist. So that's why I macam love lah dengan produk Cetaphil ni. Okey, seronok kan dengan Mawar berkongsi tadi. Memang benar, setiap ibu itu tidak akan terlepas daripada berhadapan dengan pelbagai ragam dan masalah sepanjang membesarkan anak. Dan saya pasti Mawar pun mengalami masalah yang sama. Mesti ada problem yang kadang-kadang ni kita sebagai ibu bapa ni tak tahu nak buat apa. Jadi dalam Pak and Magala Moms ni, kita akan berikan sedikit info untuk mama-mama di luar sana yang dibawakan khas oleh Cetaphil. Kita akan bersama seorang pakar pediatrik, Dr. Roliza Ibrahim, yang akan mengulas cara-cara untuk mengatasi masalah kulit bayi. Jom sama-sama kita saksikan. Apabila kita bercakap pasal masalah kulit bayi, ada beberapa masalah kulit lah yang kerap berlaku di kalangan bayi. First, kalau kita tengok bayi baru lahir, kadang-kadang dia boleh dapat white spots dekat pada hidung ataupun muka. We call it milia Jadi kadang-kadang parents tanya kenapa ada bintik-bintik putih ni So bintik-bintik putih ni selalunya disebabkan oleh kelenjar sebum yang tersumbat. Jadi dia nampak macam biji-biji putih. Selalunya nanti dia akan hilang selepas beberapa minggu. Biasa kita tengok adalah fungal infection. Fungal infection ni selalunya di bahagian nappy area.
Dan macam mana kita nak tahu sama ada ini adalah ruam lampin ataupun fungal infection. So fungal infection selalunya dia akan merah dan dia macam ada biji-biji. Ya, dan bayi agak kerap kena fungal infection di kawasan napi ni sebab kawasan napi ni dia lembab. Jadi dia senang dapat all this fungal infection. Okay. Dan satu lagi yang biasa kita lihat dalam baby adalah apa yang kita panggil cradle cap. Ya. Cradle cap ni adalah yang kuping-kuping dekat kepala. Itu pun adalah salah satu penyakit kulit sebab scalp is also considered as kulit. Ya, okay. So cradle cap ni selalunya kenapa terjadinya cradle cap? Sebab dia punya kelenjar sebum pada scalp tu menghasilkan excessive oil. Ya, jadi dia macam ada terlebih minyak. Jadi bila ada terlebih minyak dia akan jadi berkuping-kuping. So kadang-kadang kuping tu jadi tebal sangat sampai dia dapat infection. So kadang dia macam boleh berbau. Dan salah satu yang kita selalu tengok adalah eczema. I think ini yang masalah kulit yang saya akan cakap dengan lebih detail. Ya. So eczema adalah sejenis penyakit kulit yang selalunya disebabkan oleh alahan. Ya. Dan macam mana kita nak bezakan sama ada ini eczema ataupun ini macam ruam-ruam biasa, ruam panas ke apa. Ya. So eczema selalunya kulit tu akan menjadi kering, merah dan dia sangat gatal. So dalam bayi selalunya dia berlaku dekat bahagian muka, pipi, muka dan juga di kawasan-kawasan pelipat. Maknanya dekat lutut, ya, dekat siku. Tapi boleh juga berlaku pada badan ataupun bahagian kaki. Ya. Jadi kalau kita tengok bayi yang ada eczema ni, selalunya kita tahu kan kulit baby dia selalunya halus, licin, kan, betul? Jadi bila ada eczema, usually kulit dia kadang-kadang you tak nampak merah tapi kulit tu rasa macam kasar. Kulit tu dia macam kering dan kasar. So dan selalunya kalau macam yang tengah flare tu dia akan jadi merah. Macam yang saya cakap tadi, yang lain-lain tu is just like a very mild skin problem lah, ya. Tapi yang paling penting yang kita perlu discuss ini adalah yang eczema, because this is quite common, ya. Dan macam mana kita tahu eczema ni dia tak ada ubat nak menyembuhkan. Kita tak boleh cure the eczema tapi kita boleh control, ya. Dan selalunya eczema ni disebabkan oleh alahan, and most of the time dia ada genetic factor, ya. Maknanya keturunan. So maknanya kalau mak ayah ada history of allergy can be anything. Mungkin ayah dia ada alahan, ada asma, ataupun ada alahan, ada allergy rhinitis, ya. Jadi anak mungkin dapat eczema, ya. Jadi because of the genetic problem tu, dia punya kulit tu ada masalah untuk kulit dia tak boleh nak control dia punya kelembapan tu. Kelembapan dia keep on hilang, sebab tu dia jadi kering. Ya, so that is the most common problem lah kalau ada eczema. Kalau kita ada, macam kita tahu kalau kita ada anak nombor 1 ada eczema, so of course anak nombor 2 tu kita dah boleh jaga dari awal kan, ya. Maknanya you kena jaga in terms of you kena pakai sabun yang betul, ya. Kena pakai shampoo yang betul. Maknanya selalunya kalau bayi yang jenis kulit, kadang-kadang kita tak ada sejarah keluarga, tapi bila kita rasa kulit bayi kita macam kasar dan kering. Jadi kita dah kena suspect, ini bukan biasa ni. Jadi kita nak kena cuba ubah sabun dengan shampoo yang kita pakai. Selalunya kalau kulit jenis macam ni, saya akan cadangkan supaya pakai sabun dengan shampoo yang hypoallergenic, ya. Sebab kalau shampoo sabun biasa tu nanti kadang the perfume in the sabun and shampoo tu akan menyebabkan kulit tu akan jadi lagi kering, ya. Dan of course kalau kita ada family history of alahan, maknanya kita kena kawal semua faktor-faktor yang boleh menyebabkan alahan. Maknanya cadar, tilam, kita nak selalu tukar. Tempat bayi kita yang baring selalu kalau boleh jangan ada karpet yang boleh trap habuk, ya. Because benda-benda yang ni akan actually trigger, sebab tu ruam tu mula-mulanya sikit, lama-lama dia akan jadi banyak, ya. Dan juga kalau kita ada family history of alahan, of course kami selalu akan menggalakkan penyusuan ibu, ya. Sebab kadang kalau
susu lembu pun boleh menyebabkan kulit tu menjadi lagi teruk. Kita ambil contoh eczema lah ya. Macam saya kata lah, eczema ni selalunya kulit tu menjadi kering ya. Jadi bila kering ya, first kali yang paling penting yang kita kena buat dalam eczema adalah supaya kulit tu sentiasa lembap. Ya, jadi in order supaya kulit tu sentiasa lembap, kita kena selalu pakai krim pelembap. Dan krim pelembap ni dia bukan sebarang krim pelembap lah ya. Maksud saya kalau krim pelembap dia mesti yang khas untuk sensitive skin ya. Dan selalunya kita kata mesti yang hypoallergenic ya. Dan selalunya krim-krim yang untuk eczema ni dia selalunya tak ada bau ya. Dia scentless ya. Sebab kadang-kadang yang ada bau tu, the perfume tu yang akan menyebabkan kulit tu nanti jadi lagi teruk. Ya. Dan clothing selalunya kalau bayi ada eczema, kita kata pakai baju longgar-longgar, make sure it's cotton ya. Sebab kalau berpeluh kadang-kadang cotton ni dia serap peluh, jadi tak adalah rasa gatal sangat ya. Dan make sure kuku pendek, sebab selalunya bila gatal tu nanti dia will start scratching ya. Dan bila garu, dia selalunya dalam eczema ni lagi you garu, dia jadi lagi gatal, dia jadi lagi garu, dia jadi lagi gatal, kadang sampai luka dan ada jangkitan kumat. So ni yang kita nak avoid. Karpet semua kalau boleh jangan ada, sebab kebanyakan masa kanak-kanak atau bayi yang ada eczema ni akan alah kepada hama dan habuk. Jadi karpet tu kadang-kadang walaupun kita vacuum banyak kali pun dia still trap habuk. Jadi kalau boleh tak ada lagi bagus. Ya. Dan kadang-kadang kalau macam yang agak serius, sometimes eczema ni dia boleh flare tau, dia akan jadi merah ya. Jadi sometimes krim pelembap aja tak mencukupi. Kadang-kadang kita perlu krim yang lain, mungkin yang ada steroid sikit ataupun krim yang macam protopik, ataupun kalau yang teruk sangat sometimes kita buat apa yang kita panggil wet wrap ya. Maknanya kita wrap eczema tu dengan kain lembap so that dia sejuk dan dia tak gatal. Okey, jadi kalau kita ada alahan ya, sama ada especially kalau macam kulit lah ya, kita boleh buat apa yang kita panggil allergy test ya. Okey, so allergy test ni ada a few form. Satu, kita boleh buat blood test ya. Kita buat blood test and then kita test makanan, habuk ataupun apa-apa yang kita rasa yang boleh menyebabkan alahan lah ya. Ataupun lagi satu, kita boleh buat apa yang kita panggil skin prick test. Maknanya kita letak allergen tu pada kulit. Ini kita tengok reaction kulit tu macam mana ya. Jadi allergy test ni you boleh buat dua jenis. Sama ada you buat blood test ataupun you buat skin prick test ya. So this is the definitive test lah, so that you boleh tahu apa yang you alah. Kalau kita ada sejarah keluarga ya, maknanya you tahu you yourself allergy ataupun you ada anak lain yang alah, dari awal-awal lagi you dah nak kena jaga ya, in terms of penggunaan sabun yang betul, penggunaan shampoo yang betul. Macam saya kata, kita sebenarnya prefer susu badan ya, sebab kalau susu lembu, kadang-kadang some babies dia allergic pada susu lembu, nanti eczema dia jadi lagi teruk ya. Kalau kita tak mampu nak menyusu badan, saya sarankan pakai susu yang hypoallergenic ya. Maknanya susu tu protein yang menyebabkan alergi tu kita dah keluarkan ya. Dan jaga persekitaran ya, habuk, toys yang soft toys, kalau boleh jangan bagi baby yang mudah dapat rashes, sebab soft toys tu trap banyak habuk. So itu akan menyebabkan nanti dia alah. Because kebanyakannya macam saya sebut lah, dia orang kebanyakannya akan alah kepada hama dan habuk. Kalau macam yang teruk sangat, saya selalunya of course saya nasihatkan pergi jumpa doktor, sebab kadang-kadang dia ada benda ubat-ubat lain yang perlu kita bagi besides the krim pelembap aja. Terima kasih Dr. Roliza Ibrahim kerana telah sudi berkongsi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua bersama Cetaphil. Terima kasih Cetaphil. Tahukah anda, kulit bayi adalah 10 kali lebih sensitif berbanding kulit orang dewasa. Sebab itulah mereka perlukan penjagaan kulit yang lembut. Cetaphil Baby Moisturizing Bath and Wash membersih sambil melembapkan kulit. Dan Cetaphil Baby Daily Lotion menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit bayi. Bayi anda kekal sihat dan gembira dengan Cetaphil Baby.
Okey Mawar, tadi kita dah bergelak ha hi hu. Ni I nak pergi kepada soalan yang deep sikit lah kan. Sebab I yakin Mawar mesti setuju kalau I cakap macam mana sekuat mana pun seorang ibu mana pun seorang ibu tu tapi bila bercakap perihal anak mesti akan tersentuh. Jadi I nak tanya Mawar lah. Apa perkara yang paling menyentuh hati Mawar yang sepanjang Mawar menjadi seorang ibu ini, yang kalau Mawar kongsikan kepada orang-orang di luar sana mungkin ada yang akan tersentuh, akan terasa, akan rasa macam oh sedih juga kisah hidup Mawar ni. Boleh tak? Okay. Mawar boleh share satu benda yang Mawar tak pernah share dekat social media, dan penonton-penonton dekat sini lah mungkin boleh tahu apa yang Mawar lalui sebenarnya, especially actually benda yang Mawar lalui ni masa Mawar dengan Rafael lah. So sebenarnya Mawar nak rahsiakan, tapi tak apalah, benda ni I think all moms kena kuatkan semangat kalau menghadapi benda yang sama macam Mawar. Sebenarnya sewaktu Rafael dilahirkan, few hours after that Mawar tengah tidur kan, lepas tu nurse ambil nak check baby, lepas tu doktor terus lari kat Mawar. Doktor cakap Rafael kena masukkan oksigen sebab dia tak ada oksigen dalam badan. So kena yang memang masuk direct ke paru-paru untuk bernafas. So that time I macam buat je macam tu kan. So I tak tahulah, that time macam I can't describe my feeling lah dalam my first baby. And then bila I pergi tengok after diorang dah buat prosedur tu, I masuk dalam. Lepas tu I tengok Rafael, memang baby yang baru tak sampai 1 hari. Lepas tu memang dah ada masuk tube. Lepas tu kena cocok everywhere. So dan tu muka I macam kosong je, tapi mata I non-stop mengalir. And time tu apa I boleh buat, I doa je yang boleh selamatkan anak I ni. So alhamdulillah, dengan doa I, doa family I, doa suami I, day by day tu Rafael dah better, and sampailah dia dapat buka tarik kan tube daripada paru-paru tu and ni semua, and alhamdulillah sampai sekarang memang tak ada efek apa-apa. Sakit apa tu Mawar tak nak share lah. Dia bukan sakit yang berpanjangan, dia macam time baby tu je lah. Doktor pun cakap dia memang takkan ada efek lah time to work. Itu satu. So kalau mami-mami yang menghadapi apa yang Mawar menghadapi, kita keep doa, kuatkan semangat je, sebab anak tu perlukan kita punya semangat. Lagi-lagi seorang ibu, kita sangat rapat, kita duduk dengan dia selama 9 bulan. Okay, so itu satu. Yang keduanya ialah bila banyak pengalaman dengan Rafael, sebab Rafael dah besar, so dia dah banyak interaction. Okay, so macam dengan Rafael, bila dia start panggil mami, dan tu terharu je rasa yang dengan cinta. Yelah, anak perempuan kan, macam tak sangka bila kita mula jaga dia, macam ya Allah, syukurnya, terima kasihlah dapat Mawar merasa menjaga seorang anak perempuan juga. So rasa kesyukuran itulah yang buatkan Mawar tersentuh sangat. Bila doa tu memang mengalirlah air mata lah kan. Okay, so tapi Dr. say itu sedikit sharing pasal Mawar lah kalau yang menyentuhkan perasaan. Tapi Mawar nak selitkan sikit sebab dah nak habis dah kan. Sedihnya kalau boleh nak share banyak-banyak. Okay, Mawar nak kredit juga kepada the fathers. To you juga kan, Dr. say kan. Ni kan Pak Emma Gala moms kan. Millennial, the best mama millennial. So sebenarnya papa millennial pun banyak sangat. And I can see that papa millennials ni sangat-sangat attend tau dekat anak zaman sekarang. And then macam my husband, I want to thank to him. Sekarang dia mandikan Cinta almost every day. Kalau I nak mandi pun macam I want the bonding with my daughter and my son kan. So ini pun kita boleh ayah-ayah dekat luar sana, kita boleh learn how to do your best kan. Sekarang ni pun ada banyak tips-tips yang kita boleh belajar. And I'm sure Dr. Say pun mesti sangat attainable to your kids juga kan? Betul kan, bila I pun sebab cerita I Mawar, I dah dalam 4 tahun setengah lah baru dikurniakan seorang cahaya mata. So bila dapat tu somehow jadi macam nak
berebut sikit lah dengan wife kan. No, I nak main dengan dia. Lepas tu wife kata tak apa-apa, I nak tidurkan dia. Kan, tapi yelah bila dah besar sikit ni penat sikit lah kan. Tapi awal-awal tu memang sangat-sangat. Anak ni memang nak kata satu rezeki yang kita tak boleh nak gantikan dengan apa jua benda lah kan. Betul-betul. Dan Mawar pun mendoakan kepada semua yang tengah menanti anak tu, semoga dapat rezeki cepat-cepat insya-Allah. Tapi kan one thing kan, I ni memang I want to share about this. Macam me myself, I as a mom, lagi-lagi anak-anak I dah besar, dia 10 tahun, 7 tahun kan. So macam myself, I nak berubah sebab I nak jadi contoh ni. I kena jadi contoh dekat anak-anak I. That's why I macam, aku kena solat, aku kena mengaji. So aku pun nak diorang belajar dari sekarang. Kalau aku tak buat, aku ajar je diorang, nanti tak boleh lah kan. Kita yang berdosa. Betul. Kita yang kena jadi contoh kepada anak-anak kita kan. Apa-apa pun, terima kasih yang teramat sangat Mawar. I enjoyed talking to you. Tahniah sekali lagi. Laju cakap tahniah terus lagi tunjuk ni kan. Teruskan bagi inspirasi kepada mama-mama di luar sana. Ya Mawar. Dan kalau boleh, sebab yelah kita tak sedar. Mungkin macam benda yang bagi kita kecil je yang kita buat kan. Tapi mungkin dia memberi impact yang besar kepada ibu-ibu di luar sana. So keep up the positive vibe. Keep up the positivity, the energy semua yang Mawar. Sonok tengok. Tapi tak boleh tengok selalu. Bahaya. Okay. Dan terima kasih juga kepada mereka yang setia menonton Pak and Magalam Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di sosial media, bukan yasha-yasha ya, malah mereka boleh memberi inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Dan semestinya Mawar Rashid adalah salah seorang penerima anugerah yang layak dan terunggul untuk anugerah ni. So Mawar, any last word? Okay, thank you so much Pak and Magalam Moms sebab jemput Mawar untuk share sebagai journey sebagai mama muda. Okay, so nak cakap juga Mawar seorang pengguna Cetaphil sebab baby Mawar sangat-sangat sensitif, Rafael, Cinta. So that's why I have to really make a perfect choice untuk anak-anak I. So you guys memang wajib guna. Memang recommended sangat-sangat, and harap Mawar punya sharing dapat membantu sikit banyak. And minta maaf kalau Mawar ada terkasar bahasa ke, gurau bongok-bongok ke apa ke. I'm so sorry. And Mawar doakan yang terbaik untuk you all semua, dan you all pun doakan untuk Mawar. Okay? I love you guys. We are the Millionaire Moms, the best. Mengalut lah. Okay lah, boleh lah. We are the best mama millennial. Juga. Yes. Dan akhir kata, ni ayat best ni Mawar dengar ni, Mawar ni. Ibu mampu menggantikan sesiapa pun, tetapi tidak dapat digantikan oleh sesiapa pun. Jumpa lagi esok. Jaga diri elok-elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Stay safe. Bye.